Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat mukminin mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan lagi usia kita, diberi kesihatan kepada kita, dipilih kita dan dipertemukan kita pada pagi ini. Walaupun kita masih ada lagi mood raya, masih seronok lagi beraya, seronok di rumah lagi. Biasanya orang kata apa, puasa sebulan ustaz, raya pun sebulan. Ada lagi hak surau, hak tak bermula lagi pengajian. Dia kata tunggu sebulan ustaz baru nak mula pengajian. Kita ni alhamdulillah hanya beberapa hari berlalu kita dah mula pengajian. Alhamdulillah pun dah walaupun macam tu ramai juga kita datang. Ni kira ramai lah. Ramai kan ni. Kalau katakan wakil satu orang tu wakil 5 orang, dah berapa? Kita kira tengoklah kan. Kalau kita ada 30 orang, 40 orang kita ada. Kalau seorang wakil 5 orang, dah berapa? Balik kira pakai kalkulator berapa orang. Jadi begitulah ramainya kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan sentiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat mukminin mukminat rahimakumullah, kita sambung lagi dalam pelajaran kita dalam kitab Bahrul Mazi. Kita dah pun masuk bab ke-76. Kita nak sambung hari ni bab ke-76 tu. Bab muka surat 267 kan. Kita nak sambung. Sebelum kita sambung tu kita tengok balik apa tajuk yang kita tengok hari tu, iaitu babu ma jaa fil ghusli minal janabah. Bab yang telah datang ia pada mandi daripada junub. Bab mandi junub. Yang bahawa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tengok hadis Aisyah. An Aisyah taqalat, yang bawah tu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yaghtasila minal janabah bada'a fa ghassala yadayhi qabla an yudkhilahuma al-ina. Thumma ghassala farjahu wa yatawaddau wudu'ahu lis-shalah. Thumma yusharribu sya'rahu al-ma'. Thumma yahthi ala ra'si thalatha hathayat. Baik, hari itu kita dah lihat mengenai dengan keterangan hadis, kedua-dua hadis itu, hadis daripada Aisyah dan juga hadis daripada Maimunah. Kalau kita tengok mengenai dengan mandi wajib ni, dah tentulah isteri-isteri dia lah yang cerita kan. Mana siapa nak tengoknya kan. Takkan Sayyidina Abu Bakar nak cerita pasal mandi wajib Nabi kan. Dah tentulah isterinya. Isterinya lah yang menghadap Nabi ketika mandi junub. Jadi isteri dia tahulah macam mana Nabi itu mandi. Baik. Jadi hari ni kita sambung tengok masalah yang ke-390. 390. Mandi junub dan tangan niatkan gayung. Itu kita penting itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudaraku, dalam hadis pada masalah 386 tadi, iaitu Nabi mandi junub dengan menjadikan tangannya gayung dan cebok untuk menjirus air diambil daripada bekas ke badannya. Dalam baldi besar tu, tas yang betul besar tu, tak ada cukup 2 kolah. Kalau katakan telaga ataupun ni apa tu, kita punya tap mandi ataupun kita punya kolah mandi tu yang besar tu, yang airnya cukup 2 kolah. Kalau air 2 kolah, dia tak ada masalah kan. Kita nak terjun dalam tu boleh, kita nak berendam pun boleh, nak cedok dalam tu pun tak apa kan. Kita nak rendam muka kita pun tak ada masalah sebab air tu 2 kolah. Sebab air 2 kolah ni walaupun masuk najis sikit pun, najis sikit, selagi mana tak berubah dia punya warna, bau dan rasanya, masih lagi dia itu bersih kan. Tu kalau air 2 kolah kan. Air 2 kolah yang disebutkan berbeza-beza pendapat menyatakan air 2 kolah tu banyak mana. Antaranya yang kita belajar banyak mana. Air dia katakan 2 kolah tu. Lebih kurang dia kata 9
9 2/3 tin minyak tanah, lebih 10 tin lah. Kan? 10 tin kan? 10 tin minyak tanah, betul kan? 10 tin minyak tanah. Ataupun dia kata dengan terperinci lagi, kita kata 9 2/3 tin minyak tanah. Wah, 10 tin lah. Kalau 10 tin minyak tanah tu, dia kira 2 kolah tu. Ataupun saya duk kira 1 tong drum tu, 10 tin lah. 1 tong drum. Ngam-ngam 1 tong drum tu penuh. Itu air 2 kolah tu. Mina air 2 kolah tu, kalau kita nak mandi, kalau kita nak ambil sembahyang, kita celup situ pun tak apa kan. Pendek kata jatuh satu biji tak cicak pun masih lagi okey, bersih lagi. Jatuh 1 tik burung pun masih lagi bersih lagi. Berbeza dengan air yang tak cukup 2 kolah kan. Air 1 baldi, air 1 tas tu kan. Kalau jatuh 1 tik cicak, rosak kan. Kalau kita ambil air sembahyang, ambil sembahyang kan, jatuh daripada tangan kita air tu pun dikira dah mustakmal. Kan. Jadi maknanya air tak cukup 2 kolah ni masalah. Terpaksa kita cedok keluar kan. Kita cedok keluar tu. Yang tak cukup 2 kolah. Tapi kita sekarang kita tak ambil tahu lah. Tak ambil kisah tu ustaz. Kata, pasal apa? Kami pakai paip. Sesekali air tak ada, baru kita tahu. Ish, macam mana ustaz kata lu? Yang tu kalut tu. Masa dulu kita tak kisah. Aku pakai air paip. Apa aku kisah? Nak mandi junub, buka je shower kan. Apa aku kisah? Tapi sekarang air tak ada, terstop air 2 hari 3 hari, kita hanya ada air 1 baldi 2 baldi. Masa tu baru kita tertanya-tanya, macam mana nak buat air ni kan. Mana air tu tak boleh lah kita nak rendam, ambil sembahyang kita rendam itu kan. Kalau kita rendam tangan tu, jatuhlah air tu, air yang bekas-bekas tangan kita tu, air mustakmal. Baik. Tetapi tuan-tuan, kalau katakan air yang dikatakan air mustakmal itu ialah air yang bekas kita gunakan untuk mandi junub dan juga berudu, itu dia katakan air mustakmal. Maksudnya kalau katakan dalam baldi tu kan, kita ni air dalam baldi tu, tiba-tiba anak kita kecil lagi nakal, boleh lagi lebub dah rendam tangan. Adakah itu air mustakmal? Kan kita air mustakmal tak? Maka kata ulama tidak dikatakan air mustakmal. Air mustakmal ialah air yang bekas kita gunakan untuk berwuduk dan juga mandi wajib. Kita ambil air sembahyang, air yang jatuh daripada tu, itulah air mustakmal. Kalau katakan air tangan kita tu, tangan kita bersih, peluk kita celup dalam tu, adakah air mustakmal? Maka ulama kata itu bukan air mustakmal. Air bukan dikatakan gunakan untuk berwuduk dan juga mandi wajib. Tu kan. Anak kita kan, itu celup tangan. Bukan air mustakmal itu. Kan. Itu kalau tangan dia kotor. Kalau tangan kotor itu bukan air mustakmal, itu air mutanajis. Bercampur dengan najis kan. Dia pegang apa tu, dia pegang air kencing dia, dia celup dalam air. Air tu sebaldi kan, tak cukup 2 kolah. Tangan dia kita tengok dia pegang ni, dia celup. Kan budak-budak suka tu kan, pakai pampers dia celup tangan masuk dalam pampers. Kuning. Dia suka celup kan. Lepas tu kena ke dalam-dalam. Kalau air dalam kurut 2 kolah masih tak rosak kan. Tu kalau air sebaldi rosak, air mutanajis kan. Jadi kalau air mustakmal yang kita duk belajar ialah air bekas lebihan daripada kita ambil wudu. Itu air mustakmal. Baik, balik kita tadi. Dia kata dalam hadis yang pada masalah 386 tadi, iaitu Nabi mandi junub dengan menjadikan tangannya gayung dan cebok menjiruskan air diambil daripada bekas ke badannya. Diambil tangan dia, tak ada cebok, tak ada gayung. Dulu ada gayung tak apa. Kita tak ada gayung tak apa, dia tak ada gayung. Mana? Bukan gayung silat Itu silat gayung. Tak ni gayung ni, tu cebok kan. Cebok yang ada batang kan. Cebok baik gayung. Dia cedok, kalau kita cedok lah, kita cedok tu jerus kan. Itu tak ada masalah. Ni Nabi tak ada cebok. Dia maka dicedok dengan tangan dia. Tengok cebok jangan dengan cebok mandi. Persoalannya, bila kita rendam tangan gitu, adakah air itu air mustakmal? Kan. Maka kalau kita tengok begitu, sebab tu dia kata tadi, tengok dia kata apa? Maka menunjukkan bahawa dan cebok menjuruskan air yang diambil daripada bekas ke badannya. Maka menunjukkan bahawasanya tiada jadi mustakmal air itu dengan niatnya akan anggota yang dibasuh. Dengan niatkan anggota yang dibasuh. Yakni tangan itu tadi mandi. Maka jadilah suci tangan itu dahulu daripada masukkannya ke dalam bejana. Maknanya dia kata niatkan tangan itu untuk jadi cebok.
Dia bukan nak rendam dalam tu. Kalau kita rendam dalam tu untuk niat supaya kita mandi wajib, maka air jatuh tu, air yang tinggal tu ialah air mustakmal. Tapi tak, dia cedok tu untuk jadikan air untuk jadikan gayung. Sama seperti mana kita kata tadi, kita ambil tangan kita dah bersih, air tu peluk kita celup. Adakah air mustakmal? Tak. Sebab apa? Bukan bekas kita ambil sembahyang, tapi bekas tangan buat saja tercelup. Berbeza kalau kita ambil sembahyang, jatuh air, itu air mustakmal. Faham tak? Kan? Kan? Kita senang faham. Ada orang susah faham. Susah. Jadi mana kalau kita ambil air sembahyang, jatuh air tu, air yang jatuh bekas ambil uduk tu, dia panggil air mustakmal. Yang tu tak boleh digunakan untuk beruduk lagi. Sebab air bekas air tu, air kita beruduk. Tapi kalau kita sekarang celup, bukan untuk uduk, saja celup, dia tidak dikatakan mustakmal. Kan? Jadi sopalah kita ambil cedok tu, kita ambil kan. Cedok. Kita bukan ambil ni, kita nak cedok tu sebagai gayung, baru kita celup. Ni. Kita cedok, kita tu. Air yang kesan jatuh pada badan kita, itu baru mustakmal. Kan? Air yang kita cedok tu, kesan tu adakah mustakmal? Tak. Sebab kita bukan cedok untuk kita beruduk tu, kita mandi wajib, tapi kita cedok sebagai gayung lah. Kan? Maka jadilah cuci tangan itu dahulu daripada masuknya ke dalam jana, atau tiada jadi mustakmal, itu kerana niatnya ialah gayung. Kan? Tapi mestilah bersih tangan dia bersih dulu. Kalau tangan dia kotor, dia rendam, masuk kotoran, dah jadi air mutan najis pula. Air mutan najis iaitu air yang bercampur dengan najis. Kan? Kita belajar dulu kan? Air mutan najis iaitu air yang bercampur najis, betul tak? Air mustakmal iaitu bekas air yang digunakan untuk bekas-bekas air menitik tu yang digunakan untuk berwuduk dan juga mandi wajib. Kan? Lagi apa air lagi? Air mutaghayyir, kan? Air yang mutaghayyir. Apa air mutaghayyir? Air yang bercampur dengan benda-benda yang tak najis lah, kan? Air yang bercampur dengan sesuatu yang lain sehingga mengubah warna atau bau atau rasa, kan? Macam kita bergula, kan? Air kita bergula, jadi mana? Itu namanya air mutaghayyir. Tak boleh kita nak buat bersuci. Dulu masa kita kat kampung, kan, pergi ke Bendang, bawa ayak kopi je. Orang dulu mana ada bawa ayak kosong, bawa ayak kopi je. Bendang masa tu musim ambil padi, musim mengerap padi tu. Musim mengerap padi mana ada air? Tak ada air. Kering kontang, tanah kering kontang. Ambil padi ke tanah kering kontang. Mak bawa air kopi, kan? Biar bila kita nak pergi ke Bendang, mana ada bawa air kosong. Zaman lah ni ya, alhamdulillah kita dah ada kesedaran. Pergi mana-mana bawa air kosong, kan. Nak pergi ke Bendang bawa air kosong, pindah ke Getah bawa air kosong, main mengaji pun bawa air kosong. Bawa air kosong, kan. Bawa air kosong. Dulu mana ada? Dulu bawa semua air kopi. Air kopi, teh tarik, kan, bawa ni. Kalau kita pergi ke kedai tu order air kosong tu, kalau dulu air kosong nampak macam miskin sangat tu. Kan. Macam miskin tu, mesti kena order teh tarik, kan. Tapi sekarang orang sudah semakin faham. Orang mana-mana air kosong. Sini tak ada air kosong ni. Air kosong tak ada. Sebab tak semua orang puasa. Pasal kita puasa lama sebulan. Lagi nak kena dayak kau. Baik. Jadi ni bila pergi ke Bendang bawa air kopi. Kan. Kadang-kadang ada bawa anak yang kencing, dia basuh dengan air kopi. Yang saya nak cerita tu ialah ada orang pergi ke Bendang, dia nak terkencing, dia biasa basuh dengan air kopi. Bawa air kopi. Kalau basuh dengan air kopi, adakah dikira bersih? Taklah, sebab air kopi tu air mutaghayyir, air yang bercampur dengan sesuatu. Maka tidaklah dikatakan. Terima kasih sampai dah air. Saya kalau air tak ada susah. Maklumlah enjin tua. Enjin tua macam ni kena ada air. Baik. Jadi maknanya kalau kita basuh dengan air kopi, adakah bersih? Tak bersih. Basuh dengan air teh, tak bersih. Air sirap. Dulu orang kampung. Ni cerita orang kampung dulu saja ya, selingan. Kalau kita pergi ke Nuri, basuh tangan dengan air sirap. Kalau tak ada, kita makan nasi tu, air basuh tangan tak ada. Dia siap air
satu jak air sirap kan, ada buat air sirap yang kurang manis. Kan, air sirap kan ni. Ambil basuh kan, ambil sirap pun, basuh tangan dengan air sirap. Minum pun dengan air sirap, basuh tangan pun dengan air sirap. Oh, minum basuh tangan air sirap. Bila lah ni kan kita terfikir dulu, kita dulu mana basuh tangan air biasa ni dengan air sirap. Baik. Kalau oleh kerana kotoran kita tu hanya sekadar kotoran nasi je, kan dia bukan kotorkan aja, basuh dengan air sirap tak apalah kan, sebagai untuk menghilangkan kotoran nasi tu tak apalah. Tapi kalau najis kita basuh dengan air sirap memang takkan bersih, sebab dia adalah air mutaghayyir. Minumlah. Bismillah. Bismillah. Ya. Berwuduk dengan air wuduk. Macam mana berwuduk dengan air wuduk? Ya, apa tu berwuduk, air yang jatuh tu kita ambil balik, kita buat berwuduk. Dia dia khilaf kan, khilaf. Sebab tu kita sebut tu ada beberapa pendapat ulama kan. Cuma yang kita berpegang dengannya ialah bila air, kesan air jatuh ke bawah tu adalah air mustakmal, tak boleh lagi kita gunakan untuk berwuduk. Walau macam mana pun ada pendapat, ada mazhab yang menyatakan boleh air ya. Dia bukan. Dia yang menghapuskan dosa ni bila kita ambil air sembahyang tu bila jatuh tu semacam mana air jatuh tu, demikianlah dosa-dosa muka kita akan luruh. Kita tak perlu kita nak ambil lagi air tu dah. Kita jatuh perlu kita tu, mana kita basuh muka tu perlu jatuh tu air dosa-dosa kita air tu diikuti oleh dosa-dosa kita gugur. Tu. Dosa-dosa muka kita gugur mengikuti air sembahyang yang gugur. Tu maksud itu. Di mana air tu gugurlah. Cuma ada orang yang ambil air itu balik untuk berwuduk dan seumpamanya, maka saya kata dia ada pendapat mazhab yang lain yang menyebutkan dia kata dibolehkan. Kan? Jadi maknanya kita berpegang pada mazhab pendapat yang kita pegang bahawa air yang jatuh itu adalah air mustakmal. Baik. Istinja. Masalah istinja dan menyental tangan ke tanah. Saya tadi settle lah. Jadi bila cedok air tadi boleh cedok lah. Sebab cedok itu tidak dikatakan mustakmal sebab kita buat cedok, bukan kita buat untuk berwuduk di dalamnya. Sebab gayung, nak jadikan gayung. Kata Imam Nawawi, dan pada hadis di dalam masalah 386 itulah menunjukkan sunat bagi orang yang istinja dengan air apabila selesai ia daripada membasuh farajnya dengan tangannya, bahawa sentalkan dia ke tanah atau basuh dengan isnan atau gonyohkan ke dinding. Tonyoh ke dinding. Kok ada kotoran tu kan, gonyoh tonyoh tu tonyoh muka orang kan. Gonyoh kan, maknanya nak menghilangkan kotoran-kotoran. Dulu tak ada berui. Kan, dulu tak berui, sekarang ni ada berui, tak apalah kita berui dah kan. Mana kotoran-kotoran ni dulu tak ada berui, tonyohlah dekat lantai, kat dinding lah. Kita nak tonyoh apa ke dinding kita licin. Nak tonyoh tak lekat. Dulu semua kerak tonyoh kat pokok ke dinding untuk menghilangkan kotoran-kotoran kan tangan kita. Supaya hilang dengan sebabnya akan bau kotor dan barang yang dilewati. Kerana Nabi tadi kemudian daripada ia membasuh farajnya menyental ia akan tangannya ke tanah. Maknanya hari itu kita sebut dah. Lepas dia basuh, ketika dia basuh faraj, dia basuh anggota apa tu, kemaluan tu kan, dia basuh. Waktu dia basuh pun dah niat dah mandi wajib. Lepas tu dah habis tu barulah dia basuh balik tangan dia, sentai tangan dia. Tak hilang kotor lagi, santai belok kat tanah, santai kat dinding. Berhilang. Kita pakai brush lah. Zaman kita kat kampung dulu pakai sabut. Pakai sabut kan. Kalau tak ada sabut, kalau sabut pun tak ada, tak tahu nak kata kan. Brush tak ada, pergi sabut berlambak. Tonyoh dengan sabut je pro. Kalau sabut pun tak ada, pergi carilah daun lalang apa kan. Tonyoh lah kan. Yang penting ialah bersihkan dia sebelum kita bersihkan tubuh badan kita. Maknanya basuh kemaluan dah bersih, sental pula tangan bersih, barulah kita ambil air nak sabut pun katak ke seluruh tubuh badan. Baik.
392. Mandi junub tiada tertib. Kata Syafi'i. Dan jikalau memulai seseorang daripada kakinya pada mandi junub sebelum basuh kepalanya, ada orang mandi daripada kaki dulu. Kan? So, mandi junub sebelum basuh kepalanya, ataupun dicerai-ceraikannya basuhnya. Ada orang suka mandi kaki dulu. Tapi dari sudut kesihatan, elok mandi kaki dulu kan. Mandi kaki dulu. Dulu saya kalau kata mandi kaki dulu rasa tak boleh. Kena mandi kepala dulu kan dulu. Sekarang ni bila oleh kerana kita dah terdedah dengan ilmu kesihatan pun dah terdedah kan. Rupa-rupanya mandi kaki dulu lagi bagus. Mandi kaki baru naik ke atas kan. Untuk keluarkan panas-panas tu supaya mengelakkan daripada tumbang kat bilik air kan. Dia kata mandi kaki dulu. Kan? Mengelak apa dah? Stroke stroke tumbang bilik air seumpamanya. Mandi kaki dulu. Nak mula praktik mandi kaki dulu tu rasa sejuk. Sejuk lain macam. Tapi lama-lama okey lah. Ada orang mandi kaki dulu, silakan. Boleh lah. Dia kata ada yang orang yang mandi junub sebelum basuh kepalanya mandi kaki dulu. Pun boleh juga. Naik. Itu boleh juga. Ataupun dicerai-ceraikan basuhannya. Basuh kaki dulu, betul tangan dulu. Pun boleh juga. Maka membasuh ia daripada anggota sedikit, kemudian sekejap lagi basuh pula sedikit lagi. Ada yang pula basuh tangan separuh, lepas tu basuh lagi. Kan? Nah, saya memadai akan dia. Boleh kot lagu mana pun. Kan? Cuma yang dia beritahu hari tu yang kita sebut tu ialah adab-adab yang ditunjukkan pada kita, antara adab-adabnya lah. Tapi kalau katakan nak mulakan kaki dulu, lepas tu tangan pula pun boleh. Nak mula tangan dulu, nak mula kaki dulu, lepas tu nak basuh kepala pun boleh juga. Kita nak ikut cara kesihatan punya, kaki tu nak kata pun boleh. Nak ikut cara macam mana yang ulama sebutkan pun boleh. Dan bukannya mandi junub ini seperti mana mengambil wudu. Bukan macam mengambil wudu yang kena ikut tertib. Basuh muka, basuh tangan, basuh watak. Mandi wajib ni boleh. Orang kampung saya kata up to you lah. Orang kampung saya orang cakap util. Maka dia kata seperti untuk yang menyebut akan dia oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dimulai setengahnya dahulu daripada setengahnya, yakni bertertib pada anggota. Maka sebab tu ada juga orang dia basuh, dia mandi separuh, saya kan mandi separuh lagi. Pun boleh juga. Cuma setengah ulama kata makruh kan. Sebab nanti dia tak selesai kan. Dia maknanya seeloknya kita mandi teruslah kan. Ada juga orang yang mandi separuh badan. Sat-sat mandi pula. Maka jadi makruh, tak dapat pahala sunat lah. Nak dapat pahala sunat kena mandi bagi selesai. Baik. Jadi maknanya tidaklah ada tertib. Ikutlah mana yang kita nak basuh dulu. Yang penting seluruh badan tu mesti diselesaikan untuk dia ratakan air ke seluruh badan tu. Bismillah. Seterusnya dia puasa, tuan-tuan. Nabi kata siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari dalam bulan Syawal, maka dia mendapat pahala seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. Sebab apa? Sebab bila sebulan Ramadan tu digandakan 10 kali kan. Basicnya digandakan 10 kali. Maknanya 30 hari kita puasa tu menyamai 300 kan, 300 hari. Kita tambah lagi 6 hari, berganda pula 10 lagi, 360 hari. Bermakna seperti mana kita berpuasa setahun. Tapi tuan-tuan, kalau kita nak puasa ni, kita ada panjang masa. Ada orang suka puasa lepas raya tu terus puasa. Lepas raya terus puasa. Tapi kita kena tengok juga mana dia punya lebih aula. Mana kelebihan-kelebihan yang lebih utama. Adakah mesti kita puasa straight 6 hari? Tak. Asalkan dalam bulan Syawal. Dan begitu juga, ada juga kadang-kadang ada perlunya kita ni tak puasa lagi. Kan? Ada contohnya, mungkin kadang orang tua-tua dulu kan, lepas hari seraya puasa raya tu, esok terus puasa. Kita ziarah dia kan, "Nek, mai makan nek." Nenek kita kan, "Nek puasa." Hampa makan lah. Hari-hari kedua kita berziarah dia. Dia pergi puasa. Kan? Dia mana lagi utama?
Melayani tetamu, tambah pula kita ni saudara mara ni nak mengeratkan silaturahim tu. Yang tu lagi utama. Patutnya tak payah puasa lagi. Makan dulu, raya dulu. Tambah pula kita mai duduk jauh kan, kadang-kadang mak kita, bapak kita datang pada jauh ni. Kita jauh mak bapak datang. Tiba-tiba kita puasa. Mak, ayah makanlah. Man puasa. Mak bapak datang patut meraihkan mak bapak tu lagi besar kepala daripada kita puasa tu. Tak apa, kita tak usah puasa lagi. Tengok tenang-tenang, tak ada apa kita, baru kita puasa. Kan, tak ada siapa lagi dah, siapa apa tak ada main dah ni dah. Hujung-hujung Ramadan, hujung-hujung Syawal lah, kita puasa. Kan? Jadi mana masa tu panjang, waktu masa tu bagi panjang, maka mudah-mudahan kita ada masa yang sesuai. Masa akhir raya, kita puasa lagi. Kita tak usah puasa lagi. Raya dulu. Ni rumah terbuka, ada rumah terbuka. Pi makan dulu. Orang panggil makan, pi makan dulu. Ada orang panggil makan raya, dia pi. Saya tak boleh makan, saya puasa. Puasa hamai buat apa? Jadi sebab tu puasa raya dulu, makan dulu. Lepas esok dah tak ada lagi dah panggilan orang makan raya, baru kita puasa. Kan? Masa tu panjang kan. Baik. Ada juga orang ambil kesempatan, untuk puasa pada hari Isnin kan. Syawal pun dapat, kelebihan Isnin pun dapat. Nak niatnya macam mana ustaz? Oh, yang ni satu problem. Tak kalau nak niat, dia kata saya nak ganti puasa dalam bulan Syawal sempena Isnin Khamis. Boleh tak? Bolehlah, dapatlah kelebihan itu. Tapi nak niatnya macam mana? Gaduh tunggu. Kan? Saja aku puasa esok hari qada sempena Syawal, sempena Isnin. No. Tak payahlah. Kita hanya niat biasa. Nak qada saja aku puasa esok hari, qada kan Allah Taala. Tapi kita kena tahu lah, ini sebab Syawal, aku dapat kelebihan Syawal. Dah tu aku dapat kelebihan hari Isnin. Hari Isnin ada kelebihan dia tersendiri. Maka sebab tu kita puasa pada hari Isnin. Sebab tu kan Nabi katakan, hari Isnin itu hari pintu-pintu syurga dibuka. Hari Isnin juga diangkatkan pahala-pahala ke langit. Maka aku suka pada hari itu aku berpuasa. Kan? Nabi, jadi kita puasa hari Isnin. Sebab apa? Sempena pintu langit, pintu syurga dibuka dan pahala-pahala kita diangkat ke langit. Kita puasa hari Isnin. Maka kita pun puasa Syawal ni, puasa 6 ni hari Isnin, kan? Dapatlah kelebihan Isnin. Hari Khamis dapat kelebihan hari Khamis pula, kan? Adakah ada kelebihan untuk kita berpuasa berturut-turut? Tak ada yang disebutkan mengenai kelebihan puasa straight, tak ada. Tak ada, asalkan puasa ya. Dapat kelebihan tu. Jadi cari hari Isnin, cari hari Khamis. Kan? Dari Syawal pun dapat, kelebihan Isnin hari Khamis pun dapat. Kalau ngam-ngam pula time itu adalah hari putih, puasa kita buat dah lah hari Isnin, hari putih dulu. Kan? Hari putih bila? 13, 14, 15 hari bulan Islam kan. Kan? Sebab Nabi kata siapa yang berpuasa 3 hari, hari putih itu menyamai sebulan. Kan? Maknanya ganda 10 juga. Baik, sambung. 393 masalah. Kata Syafi'i, mahulah mencelahi-celahi dengan tangannya itu oleh orang yang mandi atau mengambil wudu. Dia kata kena menyelati jari lah, menyelati jari. Oleh orang yang mandi atau mengambil wudu akan segala jari kakinya hingga yakin ia akan air telah sampai kepada antara segala anak-anak jari itu. Jadi kita kena masuklah jari itu, menyelati jari lah, menyelati jari sehingga air sampai ke celah-celah jari. Dan tiadalah memadai akan dia, melainkan yakin akan air telah sampai akan antara keduanya. Dia tak cukup kalau kata, boleh kot, sampai kot, rata kot, kot tak main. Dia kena pasti memang sampai dah. Dah sampai dah. Kalau tak sampai lagi rasa-rasa, tak sampai apa, sampai apa. Kena bagi sampai. Dia tak boleh kot-kotnya ni. Dia tak boleh kot-kotnya. Dalam Islam dia tak boleh kot-kotnya. Kita kena pasti sampai betul lah. Kan? Maka memadalah akan dia yang demikian itu. Dan jika tiada mencelah-celah ia sekalipun. Dan memadalah akan dia yang demikian itu. Dan jika tiada mencelah-celahi ia sekalipun. Bagi orang yang jari dia jarang. Macam jari cicak. Itu dia jangan kata. Kaki dia macam tu kok. Memang kalau air tembok air pun memang dah confirm dah air sampai. Maka tak payah nak menjadi jari lah. Macam tu uduk juga tu kan. Kalau katakan tangan ni jenis melekat gitu tu, kena tonyah bagi sampai lah gitu. Jenis gitu kan. Gitu. Kalau jenis tarik jari dia sentiasa begitu ya kan. Jari cicak. Itu sudah cukup. Tak payah nak menyelati jari. Kan. Simple je.
Jadi sebab tu kita kena pasti. Kita kena pasti dia baru dia jadi sah. Bila sebut pasti, baru-baru ni dia orang viral satu kenyataan. Mufti Brunei. Dia tanya saya, Mufti Brunei kata buat statement bahawa produk non-Muslim kan adalah syubhah. Kan? Dia orang tanya saya, produk non-Muslim ni syubhah. Pasal apa? Dia kata betul ke produk non-Muslim itu syubhah? Kalau kata kafir, orang marah pula kata non-Muslim lah. Tidak Islam, orang tak Islam kan. Produk makanan yang dikeluarkan oleh orang tidak Islam, non-Muslim, dia kata syubhah. Betul lah? Betul lah. Pasal apa? Sebab apa yang dikatakan syubhah? Inna halalu bayinun wa haram bayinun. Halal terang, jelas. Haram pun jelas. Biar benda-benda yang halal tu kita jelas memang halal. Orang Islam buat ayam kan. Ayam yang disembelih oleh orang Islam memang halal. Kalau yang apa tu, yang haram pula kita tengok. Orang yang tak Islam pergi tebuk aja dia punya leher ayam tu. Betul dia masak. Memang apa tu memang haram. Dah jelas. Jelas dengan mata kita, jelas kita tengok dia memang haram. Antara keduanya wa bainahuma, antara keduanya yang tak pasti syubhah. Itu kata syubhah ni. Bila syubhah ni apa dia? Yang tak ada kepastian. Produk orang-orang yang bukan Islam, dia keluarkan produk orang Islam. Yang bukan Islam kan. Dia kata tak ada kepastian. Sebab apa? Orang tak Islam, dia tahu tak apa tu mana yang hak najis, yang mana tak najis? Dia ada belajar tak? Dia tak tahu. Kan? Memanglah dia tak masukkan babi, dia tak masukkan benda-benda, dia tak masukkan tai dan sebagainya. Tapi walaupun dia masuk benda-benda yang lain, air yang campur dengan najis dia tahu tak? Dia tak belajar. Macam mana nak bersihkan kotoran-kotoran? Dia tak belajar. Kan? Oleh sebab tu, kerana orang yang tak Islam ni, dia tak tahu hukum hakam. Dia tak tahu hukum hakam. Jadi sebab tu bila dia buat, memanglah tak bersih. Memang tak bersih. Jadi sebab tu, apa produk yang dikeluarkan oleh orang yang bukan Islam itu memang syubhah. Bila syubhah, orang-orang yang warak hendaklah menjauhkan diri daripada perkara-perkara perbuatan yang syubhah. Jadi sebab tu, kita kenalah makan benda-benda yang produk orang Islam. Kata Mufti Brunei. Betul tu. Kan? Jadi makna yang orang tak Islam keluarkan tu memang syubhah. Dia ada tanda halal Ustaz. Kan? Walaupun ada tanda halal, dia tetap syubhah. Baiklah. Jadi yang tak syubhahnya mana? Yang tetap yang halal, yang pasti halal. Yang mana? Yang produk yang orang Islam punya keluarkan. Itu memang. Siapa buat ni? Orang Islam punya buat. Tapi kadang-kadang sekarang ni bahaya juga. Debuh nama orang Islam tu. Nama debuh nama orang Islam. Buh gambar masjid. Kita tengok produk bukan Islam. Lagi nanya. Baik. Ya. Ya. Baik. Dia pekerja dia semua orang Islam, kan? Tokey dia tak Islam. Baik, saya nak tanya, siapa yang menentukan barang beli barang? Siapa yang menentukan beli barang? Tokey dia kan? Tokey dia yang nak menentukan. Okey, kalau kata tokey dia. Tokey ni biasanya dia lah tahu resepi, dia lah tahu apa tu produk apa yang nak keluar, kan? Tokey dah lah yang menetapkan nak beli ayam dekat siapa. Nak beli sayur dekat siapa. Kita punya resepi ni kita nak masuk apa. Tokey menentukan. Ni pekerja buat ya. Kita buat kek. Kalau satu apa tu nak buat kek. Tokey yang tetapkan. Boleh bubuh arak ke tak bubuh arak ke, tokey tetapkan. Kalau katakan tokey tu tak Islam, adakah tokey tu apa tu nak ikut pekerja-pekerjanya? Pekerja dia kata, "Bos, kita buat kek tak boleh bubuh arak, bos. Haram." Adakah tokey dengar? Aish, dia kata, "Buat arak lah sedap." Contoh kan, ya. Buat arak lah sedap. Kan? Jadi maknanya tokey yang menetapkan. Tokey yang menetapkan dia mana-mana supplier, siapa punya barang, ayam mana, kan? Betul perut ni masakan ni nak bubuh apa, tokey letakkan. Jadi oleh sebab itu, walaupun pekerja-pekerja itu adalah pekerja-pekerja Islam,
Tapi yang menentukan yang apa tu, yang ni apa ni, haram tak haram tu masih lagi tauqi. Lainlah kalau tauqi tu dia ni hanya pemilik kedai. Semuanya ni apa pekerja-pekerja yang menguruskan, yang pekerja orang Islam yang menguruskan produk mana, supplier mana, semua orang Islam tetapkan. Itu lainlah. Itu tak apalah. Tapi kalau masih lagi dipegang oleh tauqi, maka boleh berlaku juga yang haram dan juga syubhah. Itulah sesuatu yang saya kata tadi. Walaupun dia letakkan tanda halal, macam kita sebutlah mengenai dengan KFC, kan? KFC. Sememangnya KFC itu ni JAKIM telah luluskan bagi tanda halal. Tanda halal. Walaupun di situ tanda halal, kalau kita tengok segi dengan mata kita, kan? Dia masak oleh siapa? Dia oleh masih lagi orang kafir, orang yang tak Islam. Adakah orang yang tak Islam tahu hukum hakam yang mana najis yang mana tidak? Tak tahu, kan? Jadi orang bila kena orang tak Islam, dia tak tahu hukum makan, dia tak pernah belajar. Air mutan najis yang mana? Basuh yang dengan air mutan dia pun tak tahu. Yang mana yang najis, yang mana tidak. Sebab tu dia sekarang ni dua je, kan? Satu halal, satu tak nak tulis apa. Kan? Kalau ada lah satu lagi nanti mungkin satu esok dia buat subhah, mungkin tetap kan, tepat kan. Kan? Yang halal, ini yang subhah. Tu barulah terperinci, kan. Sekarang tak ada. Yang halal atau yang tak tulis apa. Tu yang kita jadi susah. Jadi yang seperti mana yang kita kena tahu ialah benda yang hak dikeluarkan, yang hak dikeluarkan orang Islam tu, yang bukan Islam tu, dia tetap adalah subhah, kata dia, kan. Kata Mufti Brunei lah. Memang begitulah keadaannya, kan. Tapi tuan-tuan, yang subhah ni, kalau kita makan hukumnya apa? Saya nak tanya. Yang subhah ni, kita pasti, tapi nampak tulis halal. Tapi orang-orang tak Islam buat. Hukumnya apa? Adakah hukumnya haram? Hukumnya harus. Tapi makruh. Makruh. Jadi kalau nak makan juga, boleh. Sebab dah yakin tak halal lah. Boleh makan. Tapi makruh. Makruh ni menghilangkan pahala lah. Tak dapat pahala. Jadi sebab tu boleh makan. Lepas tu tak boleh makan, kau tak? Boleh. Bukan dia kata haram. Halal. Tapi makruh. Kan? Jadi maknanya bagi orang-orang yang apa tu warak, akan meninggalkan perkara haram dan meninggalkan perkara makruh. Balik ke tadi. Sambung. 394 masalah. Mandi junub tiada berkumur-kumur. Boleh tak kumur? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tiadalah aku menyukakan bagi seorang yang meninggalkan ia akan berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung pada mandi junub. Dia kata, dia kata, tidaklah aku suka bagi seorang yang meninggalkan ia akan berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung pada mandi junub. Aku tak sukalah. Dia kata, tinggalkan berkumur-kumur dan tinggalkan masuk air ke hidung. Masukkan air lah hidung. Berkumur-kumur lah. Dan jika meninggalkan ia akan dia dengan lupa, sukalah aku baginya bahawa berkumur ia. Dan oleh sebab itu, kalau terlupa sekalipun, dah lalas dah habis. Lupa kumur lah. Lupa lah masuk air hidung, masuklah air hidung. Kalau kita ni, dia kata aku tak suka. Walau macam mana pun, maka jika tiada berkumur-kumur pun, tiadalah pula atasnya mengembalikan sembahyang jika sembahyang ia dengan mandi junub yang tiada berkumur-kumur. Walaupun macam itu, dia kata bukanlah tak sah. Kan? Janganlah pula kita dah selesai mandi wajib, kan? Kita dah sembahyang tadi. Tadi aku mandi wajib, aku tak kumur. Kan? Aku tak kumur, aku tak masuk air hidung. Kena mandi wajib lain lah. Betul, kena wajib lain, kena sembahyang lain lah. Taklah sampai lagu tu. Maknanya dia kata, aku tak sukalah kalau tinggalkan kumur dan masuk air hidung tu. Janganlah tak masukkan air hidung, janganlah tak berkumur. Kena berkumur, kena masuk air hidung. Yang kalau terlupa, tengah-tengah duk mandi, terlupa, dah ada hujung dah. Habis dah, selesai dah. Dia eloklah kita pergi masuk air hidung lagi balik. Kumur-kumur balik. Kan? Tapi tidaklah sampai merosakkan mandi wajib kita tu. Tak adalah sampai tak sah. Kan? Tapi dia kata kurang pahala. Maka dah selesai.
Mukadimah lah kan. Sepatutnya itulah mula-mula kan. Patutnya dulu lah. Kena masuk air dulu kan. Kena masuk air kumur-kumur dulu. Itulah mukadimah tu. Permulaan dia kan. Takkan kalau kita ni sampai nak kumuk pun tak mau kan. Tak nak kumuk pun tak mau. Baik. Sebab tu berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Seterusnya. 395 masalah. Mandi junub membasuh mata dan telinga. Kena basuh mata tak? Kena basuh mata tak? Dan tiadalah lazim atas seorang yang mandi junub itu merenjis air ke dalam matanya. Tak payahlah nak celik air mata dalam mata, kelak mata kan. Masuk air dalam mata, tak payahlah. Itu anggap dia bukan dia. Dan tiadalah membasuh akan keduanya, kerana kedua-duanya bukannya zahir badan, kerana menyelangi akan keduanya kelopok mata. Bukanlah dia tu anggota yang zahir kan. Sebab apa? Sebab dia kata dia menyelangi akan keduanya kelopok mata. Kalau sebab dia tutup kan. Kan kita tutup mata kan? Kelopok mata kita tutup kan. Yang zahirnya sinilah. Yang tu kalau kita buka tu dalam tu bukannya zahir mata kan. Tak payahlah celik-celik kelak mata. Tak payahlah kan. Jadi maknanya kita basuh kat luar pun dah sudah cukup memadai. Dan tiada membasuh akan keduanya, kerana kedua-duanya bukanlah zahir badan, kerana menyelangi akan keduanya kelopok mata. Sebab dia ditutupi oleh kelopok mata tu, maka dia kata bukanlah mata tu termasuk dalam yang perlu kita basuh. Kata Syafi'i lagi, wajib atasnya membasuh luar dan dalam kedua telinga, tapi lain telinga. Telinga mandi lain. Maka dia kata membasuh luar dalam tu kita kena basuh. Kelopek telinga luar ni, dalam ni dan masuk dalam. Kerana kedua-duanya adalah zahir badan. Kedua-duanya ni kita basuh dalam ni. Dan membasuhkan rata-rata pada barang yang zahir daripada cuping telinga, luar telinga dan dalam telinga. Dan tiada lazim atasnya memasukkan air ke dalam lubang daripadanya. Masuk kat cuping telinga, tapi tak payahlah masuk dalam telinga lah. Kan dulu kita orang kampung kan, kalau mandi kan, masuk air telinga. Apa kita buat? Abuh lagi kan. Dulu kita masuk berenang, gedung, masuk gedung. Kalau ketuk kepala tu gedung bunyi kan. Gedung masuk air tu. Kadang-kadang budak sekarang tak tahu. Macam mana tanda masuk air dalam telinga dia pun tak tahu. Macam mana tahu masuk air telinga? Dia kata mak air masuk dalam telinga nah. Macam mana kamu tahu? Rasa macam air masuk. Rasa bunyi apa tak? Tak bunyi apa. Kita dulu macam mana kan? Ketuk kan. Masuk telinga mak kata ketuk kan. Ketuk. Dung. Bunyi tu. Bunyi macam gendang tu. Nak rasa kan balik masuk air telinga. Kan kalau masuk air telinga tu ketuk gedung bunyi gedung macam gedang. Dia pun suruh masuk air kan. Ser masuk tu tunggang keluarlah habis kan. Tu nah. Dulu kita lah ni telinga sampai jadi kematu, jadi batu. Ada orang tik telinga biar tik telinga tak buang sampai batu jadi batu. Terpaksa pergi klinik tembak air. Pasal apa? Air tak masuk dalam telinga. Tu susah masalah tu. Orang tu dulu mana ada kan air sentiasa masuk dalam telinga, dia buh air jadi cair tik telinga tu. Baik, rupanya ada juga faedah orang kampung tu. Duduk berkubang. Tahu berkubang? Berkubang mandi dalam sungai-sungai tu. Berkubang ni bukan orang lelaki lah, orang perempuan pun boleh buat berkubang. Baik. Maka dia kata tadi wajib atasnya membasuh luar dan dalam dua telinga, basuh telinga. Kerana kedua-duanya zahir badan. Dan membasuhkan rata-rata pada barang yang zahir daripada cuping telinga, dan tiadalah lazim atasnya memasukkan air ke dalam lubang telinga. Tak payah masuk dalam tak payah masuk kat luar, kat cuping telinga. Masalah 396. Mandi junub dan uduk ada sedia. Wahai saudaraku, seorang yang ada uduknya, dia dah ada uduk dah, tiba-tiba keluar air mani. Dia ada uduk, tiba-tiba keluar air mani dengan tiada jima. Dia tak berjima, tapi dia tak tahu macam di syok macam ceruk keluar air mani. Maka wajib atasnya mandi dan uduknya tiada batal. Kan? Dia kena hanya mandi wajibnya. Uduk tak batal. Tetapi adakah dituntut ia beruduk juga dalam masa yang mandinya? Kan? Kata seperti mana kita tahu bahawa kalau seseorang itu ada uduk, tiba-tiba keluar air mani, uduknya tak batal. Kan? Keluar air mani kan kita belajar kan, keluar sesuatu daripada kemaluan.
Apa keluar pun, kalau kita sebut tu, bila kita ada uduk, asal keluarnya daripada kemaluan depan, kemaluan belakang, batal. Termasuklah jalan yang kelepuk keluar jagung sebiji. Daripada belakang kan, daripada kemaluan belakang, semalam macam mana tak tahu, dia makan, gigit jagung tak lumat, maluan lah gigi tak ada, dah tua. Jalan je kelepuk jatuh jagung. Cucu kata, jagung apa jatuh ni tu? Jagung daripada keluar daripada kemaluan belakang. Terkeluar jagung. Batal wudu tak? Batal wudu. Cuma dia kata yang tak batal yang keluar ni ialah bila keluar air mani. Keluar air mani tak batal wudu. Tu. Keluar air mani tak batal wudu. Habis tu lagu mana? Kena mandi wajib. Kena mandi wajib. Tapi uduk tak batal. Uduk tak batal. Cuma dia kena mandi wajib. Maka dia kata tak perlulah beruduk. Kan uduk tak batal. Tapi kalau dah mandi wajib kan, dah mandi wajib dah gosok semua tu, kan. Batal uduk tu. Maka dia kata, jadi maka yang penting yang kita kena tahu ialah bila keluar air mani uduk tak batal. Tapi cuma kita kena mandi wajib lah untuk menghilangkan hadas besar tu. Tetapi adakah dituntut ia berwuduk juga dalam masa mandinya? Habis tu kena wuduk tak? Jawabnya, tiada syak lagi dituntut wuduk itu dalam mandinya sebagaimana menurut Nas Imam Nawawi. Katanya, adapun niat wuduk di dalam mandi junub itu ialah niat mengangkatkan hadas kecil, melainkan bahawa adalah seorang itu ada junub yang tiada batal air sembahyangnya, maka bahawasanya niat wuduknya itu adalah sunat. Baik, dia ada macam ni je. Bila kita mandi wajib, menghilangkan hadas besar, automatik hadas kecil juga akan hilang. Kan? Automatik hadas kecil juga akan hilang. Jadi mana sebab itu? Apa tu? Bila kalau kita asalkan kita mandi wajib je, asal kita mandi wajib je, maka asal mandi wajib bersih mandi wajib tu selesai, maka hadas besar kita hilang, hadas kecil pun hilang juga. Sebab hadas besar pun hilang, apatah lagi hadas kecil. Hadas kecil pun hilang. Anda kata tak ambil uduk, adakah boleh terus sembahyang? Kan? Maka sebab tu ulama kata boleh. Kan? Di sana berbeza pendapat. Ulama khilaf. Setengah ulama kata kena beruduk juga. Setengah ulama kata tak payah uduk pun tak apa sebab terangkat sekali. Kan? Tetapi lebih selamat ambillah uduk. Tetapi kalau kita ikut macam kita buat hari tu kan, adab itu lebih mudah kan. Maknanya kita ambil datang tu, apa kita buat? Kita basuh tangan dulu. Kan, dengan niat mandi wajib, lepas tu kita basuh kemaluan. Basuh kemaluan pun dengan niat mandi wajib. Betul. Betul lah kita basuhkan anggota wudu. Itu lebih senang kan. Basuhkan anggota wudu, muka, basuhkan anggota wudu. Tapi niat mandi wajib lah. Bukan niat wudu. Niat mandi wajib basuh anggota muka, mata tangan, kepala, betul terus basuh kaki. Betul lah barulah kita pun mandi kan. Maknanya kalau kita buat gitu ikut adab-adab itu, ikut susunan macam tu, itu lagi cantik lah kan. Maknanya dah kita tak perlu berwuduk dan memang sebab dah termasuk dalamnya wudu. Kan? Tak sebab dah ada wudu atau tidak. Tapi kena ikut step dah kan. Iaitu bermula dengan basuh tangan dengan basuh kemaluan. Mana kemaluan tak sentuh dah. Basuh kemaluan tu dah rata dah bahagian kemaluan tu, mana semasuknya kemaluan dah tak sentuh dah. Teruslah kita basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, terus basuhlah lain-lain daripada anggota daripada tu kemaluan tu. Maknanya wudu tadi okey lah, tak batal lah. Kan? Walau macam mana pun, ada juga ulama kata, walaupun kita tak buat step gitu, sentuh kemaluan dan sebagainya, asalkan terangkat, hilang hadas besar, maka hilang juga hadas kecil. Lepas tu kita tengok tuan-tuan, dia ulama ni banyak. Kan? Jadi sebab tu bila kita mengaji macam-macam banyak ni, kita rasa lebih seronok. Ada orang kata begini, kita tahu, betul. Ada orang kata begini, kita tahu, betul. Sebab ada ulama kata gitu. Jadi kepala kita tak confuse. Kalau kita kurang mengaji tuan-tuan, bila kita kurang mengaji ni, bila kita belajar satu, kita tahu yang tu je. Bila orang kata yang macam lain, kita dah tak boleh terima. Kita kata apa ni jahil. Kan? Kita kata apa bodoh. Kan? Sebab kita tahu hak kita yang kita hak ngaji. Sedangkan banyak lagi pendapat-pendapat yang lain yang kita mesti kena tahu. Bukan kita nak buat semua. Kita buat yang macam kita. Cuma kita bila dalam keadaan kita tahu, jadi kita taklah peleceh orang. Kan? Kita tengok orang tu buat, betul. Ada pendapat kata gitu. Kita buat macam kita lah kan. Kita buat macam kita lah. Ada orang buat macam lain.
Betul juga. Kan? Macam kita sebut itu macam-macam pendapat mengenai dengan dalam semayang kan. Dengan qiyam semayang dan cara kita baca kan. Berbeza-beza pendapat dengan kunut tak kunut kan. Macam-macam cara orang buat Tapi kita dengan cara kita lah. Tapi kita tengok orang tak kunut macam kita kan. Kita kunut kan. Kita kunut. Okey lah. Kita tengok orang tak kunut. Kita tahu betul cara dia betul. Sebab ada yang disebutkan Nabi buat gitu. Ada orang buat cara macam lain. Pun kita setuju, kita betul. Ada ulama yang sebut gitu. Tapi kita macam kita lah. Sebab kita pegang pada pendapat yang kita pegang. Kan? Jadi sebab tu kita tak ada confuse. Itu untung orang mengaji banyak. Kan? Dia lebih terbuka. Ya, macam mana? Bila kita maksud kita mengikut pendapat yang lain. Ya betul. Ya. 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 Boleh? Boleh. Jadi maknanya kalau katakan sebab tu dia panjang cerita kan. Dia sebenarnya kita tahu yang dia orang buat pun betul. Jadi maknanya kalau kita buat macam tu pun betul juga. Kita buat pendapat itu pun betul. Macam kita pegang kita lebih semayang kan. Ada orang qiyam letak di bawah pusat. Contoh saya nak bagi yang mudah kan. Buat bawah pusat. Ada yang letak tangan di atas pusat kita, pusat ke atas kan. Ada yang letak tangan atas lagi sampai dekat dada kan. Kan. Tapi kita tahu kita berpegang kepada pendapat yang kata letak di atas sikit daripada pusat. Kita tak. Orang letak macam ni. Betul juga. Ada orang letak di bawah pusat. Betul juga tu. Ada orang letak di bawah sikit sebelah kiri dia. Pun betul tu. Nah, kita macam kita. Bisnes sekali kita nak letak atas tu. Pun boleh juga. Boleh. Adakah salah? Tak salah. Sebab kita nak kita boleh mengikut mana-mana pendapat. Begitu juga hukum hal atau hukum boleh tak boleh, hukum halal, hukum batal tak batal pun boleh. Jadi maknanya kita boleh ikut. Bila kita banyak mengaji, kita lebih bersikap terbuka. Kan? Baik, sambung. Seterusnya, masalah junub dan basuh kaki wudu. Wahai saudaraku, adalah dalam hadis pada masalah 386 dahulu menyebutkan Rasulullah SAW membasuh kaki wudu di dalam mandi junub. Ialah kemudian daripada selesai mandi junub. Dah. Dan last sekarang baru basuh kaki. Dia. Last dah hujung dah baru basuh kaki. Bismillah. Pasal apa adalah basuh kaki? Sebab tu pun kita kena buat apa tu? Kita kena mengimbau suasana kan. Dulu bukan macam kita lah ni. Sebab tu dulu ada apa ni? Kita lah ni. Kita bilik air kita. Allah. Tidaklah bilik air boleh. Bilik air tuan-tuan lah. Saya bukan. Bilik air tuan-tuan perempuan. Tidur pun boleh. Punya bersih. Dia punya marmar tu bawah tu licin. Bersih. Nak duduk tu pun boleh tu. Pendek kata nak tidur boleh. Bilik air dulu. Zaman Nabi. Di bawah lantai tu tanah. Pasir. Kan? Memang kotor. Sebab itu last kali dia basuh kaki. Sebab kotor. Basuh kaki barulah langkah pergi keluar bilik air. Gitu. Sebab tu last kali basuh kaki. Tiba-tiba kita nak ikut juga basuh kaki. Boleh juga. Kan? Sebab Nabi buat lagu tu. Maka kita nak last kali nak ikut basuh kaki pun tak apa. Lepas tu kalau kita tengok adakah ni mengenai dengan masuk ke bilik air? Adakah ada diperintahkan untuk kita pakai selipar ke bilik air? Adakah menjadi bahawa Nabi itu menyuruh supaya kita pakai selipar ke bilik air? Tidak ada hadis yang menyebutkan dia kata Nabi suruh masuk pakai selipar. Kan? Jadi sebab tu siapa nak pakai? Silakan. Siapa tak nak pakai pun tak apa. Menutup kepala masuk bilik air pun tak ada hadis, tak ada perintah suruh kita tutup kepala kan. Kalau kita tengok kan banyak orang, ada orang tua-tua dulu masuk bilik air mesti cari tutup kepala. Takut apa?
takut syaitan lungguk tahi. Nah. Takut syaitan lungguk tahi kepala. Nah. Allahu akbar. Itulah. Nah. Jadi maknanya tak ada perintah. Tapi kalau kita nak buat, silakan. Tak ada masalah. Nah. Telah datang, dia kata, maka dia kata, jadi maknanya nak last gitu boleh basuh kaki. Nak basuh kaki, silakan basuh kaki. Tak basuh pun tak apa. Sebab bilik air rumah kita bersih dah. Telah datang pada beberapa riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih Bukhari dan juga Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil uduk di dalam mandi junubnya sebagai uduknya bagi sembahyang sebelum menuang air atas tubuhnya. Kita sebut waktu kan, dia ambil air sembahyang dulu, lepas tu baru dia mandi seterusnya, meratakan air seluruh badannya. Maka yang zahir bagi ini hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan ia akan uduk dengan basuh kaki sekali. Kan, dia basuh kaki sekali ya. Dan telah datang pada kebanyakan riwayat Maimunah mengambil wuduk Nabi kemudian menuang air ke atas tubuhnya, kemudian berubah jauh sedikit daripada mandinya, maka basuh ia akan kakinya. Ya. Selepas dia basuh semua dia tu, last sekali dia berubah sikit, dia basuh kaki. Nah, iyalah dah bergincah kat situ dah kan. Bila air dulu. Dah bergincah dah. Dia nak basuh kaki tu dia pergi jauh sikit, yang tempat kering sikit baru dia basuh kaki. Nah. Ada orang nak ikut cara macam tu pun boleh juga. Kan. Apa nak ikut macam tu boleh juga. Setiap apa Nabi buat ni, kita nak buat apa pun kita boleh buat. Nah. Walaupun kita tak tengok tak ada apa tu? Kita tak nampak apa kelebihannya. Kita nak buat juga, boleh. Asalkan Nabi buat, kita boleh buat. Maka basuh ia akan kakinya sebagaimana dalam hadis yang lepas tu nah. Perbuatan Nabi itu mentakhirkan basuh kaki. Last sekali dia berubah sikit, dia basuh kaki. Kalau kita fikirlah ni untuk apa? Basuh tu basuh kaki kan. Bila air sekarang, bila air dulu dah bergincah tu saya katakan tadi, dia takkan nak basuh kaki kan. Dia bergerak sikit, dia basuh kaki sana, baru dia pergi keluar daripada bilik air tu. Dan bagi Imam Syafi'i radhiyallahu anha ada dua qaul. Yang pertama, yang asahnya lagi, yang terpilih dan yang lebih masyhur, bahwasanya seorang itu menyempurnakan ia akan uduknya dengan basuh kaki langsung. Kan? Ada pendapat Imam Syafi'i juga, dia kata basuh selesai basuh dengan uduk tadi itu dengan basuh kaki terus. Maksudnya yang tadi yang mula tu yang kita sebut kan, basuh kemaluan, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala dan terus basuh kaki. Ambil sembahyang, ambil sembahyang kan, ambil uduk, teruslah basuh kaki macam beruduk, basuh kaki. Tapi ada pendapat kaul yang lain, yang kedua bahwasanya seorang yang mandi mentakhirkan basuh dua kaki. Maksudnya apa? Last sekali kan. Dia basuh muka, basuh tangan, kaki biar basuh mandi semua last kan baru basuh kaki. Imam Syafi'i juga kata. Kan? Pendapat Imam Syafi'i juga. Lepas tu kalau kita tengok seorang-seorang pendapat mazhab Syafi'i saja, kan? Dia macam-macam. Batal tak batal uduk sentuh orang perempuan dia pun, kan? Kita sebut waktu kan. Imam Syafi'i juga beberapa pendapat yang dia keluarkan. Yang ni apa ni? Kau ada pendapat yang lama, pendapat yang baru dia berbeza. Kan? Kita sebut dah tu. Jadi maknanya dia juga kata basuh kaki masuk dalam terus ambil sembahyang terus basuh kaki barulah meratakan seluruh badan. Dan pernah juga Imam Syafi'i kata basuh last kan, baru basuh kaki. Pun boleh juga. Kan? Jadi bila kita baca lagi, kita mengaji lagi, baru kita lagi clear. Maka menandakan dan memadukan dan menyatukan hadis riwayat Aisyah dan juga Maimunah itu. Jadi pendapat kedua-dua pendapat tu dia mendapatlah satu kata sepakat. Kata Nawawi, maka atas qaul yang dhaif ditakwilkan dengan segala riwayat Aisyah, kebanyakan riwayat Maimunah atas bahasanya dikendaki dengan uduk sembahyang yang kebanyakannya. Dan ialah barang yang lain daripada dua kaki sebagaimana telah menerangkan dia oleh Maimunah dalam riwayat Bukhari. Maka inilah riwayat yang sahih. Dan riwayat itu tanggung takwil, maka dihimpunkan antara keduanya dengan barang yang telah kami sebutkan itu. Baik. Itulah yang nak disebutkan tu. Jadi maknanya kesimpulan tu nak beritahu kepada kita, ada dua pendapat itu yang dia kata mengenai dengan basuh kaki last tu. Jadi maknanya kedua-duanya boleh kita buat lah. Kedua-dua boleh. Sama ada kita nak ambil sembahyang tu, kita terus sampai selesai basuh kaki baru ratakan badan semua, ataupun basuh ambil sembahyang kaki tinggal
Basuh rata ke semua, last kang baru basuh kaki. Pun boleh juga. Kan. Yang tak boleh tak mandi. Asal mandi sebab dia tidak ikut, dia tak perlu ikut tertib. Tak seperti mana kita ambil wudu. Tu dah. Habis dah kita. Baiklah, habis dah. Tak selesai tu. Yang bawah tu saya tinggal tak apa. Jadi mudah-mudahan kita faham dengan mandi junub tu. Cuma hujung sikit nanti kita akan tengok nanti menyatakan adakah merungkai perempuan yang mandi junub akan rambutnya ketika mandi. Nak tengok pula ada orang pakai sanggui. Sanggui diikat lekat tu. Adakah kita kena buka sanggui? Sanggui tak sanggui? Sanggui kau orang panggil sanggui kan? Sanggui. Ada takut nanti orang ada istilah lain pula kan. Jadi kita tengok nanti adakah kita kena ikat sanggui atau tidak. Sebab bukan kena buka sanggui ke tidak kah? Bukan ikat sanggui. Sanggui itu kita kena buka ke tak kena buka kah? Kita akan tengok nanti dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah. Dekat tu. Selesai nah? Macam mana? Macam mana?